Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua sahabat-sahabat? So hari ni akhir bulan Mei ya. So dalam tempoh 1 bulan ni berapa profit dah yang kita perolehi ataupun target kita dalam bentuk pips, berapa pips yang kita dah target. So itu semua terpulang pada diri kita lah, mana yang kita plan. So hari ni okay, saya nak share sikit ada beberapa pair yang mana saya hold. Okay, yang pertamanya USD JPY ni saya hold daripada minggu lepas lagi. Minggu lepas USD JPY ni dia yang 19 hari bulan saya mula entry dan dia ada buat penurunan dan dia buat reversal semula, retrace, dan saya masih hold lagi. Dan hari ni dia turun semula dan minggu ni kemungkinan saya akan close. Okey. Dan yang kedua GBP NZD pun sama, entry pada 20 hari bulan, 19 dan 20 hari bulan. So masih lagi kekal menunggu, masih lagi setia dengan floating. So kita masih lagi menunggu, bermakna saya entry pada 20 hari bulan 5 GBP NZD. So di sini saya nak kita refresh balik sebuah sikit. Okey, yang mana kita tengok, okey, GBP USD JPY. Okey, yang permulaan entry yang saya ambil, so di sini yang mana kita tengok setup macam biasa. So di sini permulaan dia setup dia. So di sini, okey, di sini permulaan setup di sini. Lepas tu saya target dia terus turun. Okey, so saya buatlah sell stop terus sebab kita nampak dua batang candle yang cantik dah pengukuhan untuk penurunan, tetapi dia buat reversal semula dan dia naik melebihi pada line horizon yang mana yang pertama sekali saya letak. Okey, dan di situ saya nampak ini adalah kekuatan dia akan turun semula dengan satu volume yang lebih besar. Okey, satu volume yang lebih besar. Jadi di situlah, dan saya dah pernah buat analisis kan. Saya dah ada buat analisis bentuk anak panah kan, saya dah tunjuk. Kalau siapa ingat minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, saya dah tunjuk USD JPY ni ke mana dia nak pergi, arah tuju ke mana. Tapi ada juga yang PM kata okey dia akan terus buy. Dia buat retrace untuk kita ambil buy. Okey, betul. Dia memang naik buy dan dia akan terus satu terjunan semula. Itu dah rahsia yang ada. Okey, pada teknik BIMO effect yang mana ramai yang tak tahu. Okey, tapi tak apa. Ini adalah teknik yang bagi saya yang memang susah orang nak pandang disebabkan terlampau simple sangat kan dia punya analisis dia. Okey. Okey yang mana kita kena ingat apabila dia berlaku retrace, okey, dia naik balik sehingga line horizon, itu ada satu peluang yang amat besar untuk kita ambil. Jangan kita tak ambil. Sebab itulah peluang yang mana dia akan bagi kali kedua untuk kita. Sebab apa? Kita dah terlepas. Sewaktu kita buat analisis, dia terlepas untuk ambil entry di zone horizontal line tu kan, dan dia dah turun. Okey, tak apa. Saya stay menunggu dan apabila dia reversal semula dan dia naik sehingga line horizon, itu adalah peluang yang amat besar untuk kita ambil, ataupun kita panggil kita kata lubuk duit dia bagi untuk kita entry dan hold semula. Okey, dan hold semula. Cuba kita tengok pada 20. Ni 25. Saya entry 126. Okey, ni dah ada line dah. Okey, saya buang line ni. Okey, di sini. Okey, di sini sebenarnya. Okey, saya punya entry. Okey, di sini area ni saya entry. 20 hari bulan. Okey, di sini saya entry. Tetapi lepas saya entry, nampak saya buat, saya tunjuk anak panah kan. Ni anak panah dia. Kata dia akan terus turun, tetapi dia naik semula pada minggu awal minggu ni dan dia buat terjunan hari ni, hari Jumaat akhir untuk bulan Mei. So inilah peluang yang kita kena ambil sebenarnya. Okey, sebab apa saya fokus pada intraday dan swing, tetapi saya akan pilih satu pair yang mana saya nampak volume dia akan pergi jauh, satu trend. So di situ saya akan fokus pair tu untuk swing. Dan jika saya nampak pair-pair lain ni, hanya jadikan sebagai intraday saja profit. Okey. So di sini kita nak tunjuk bahawa teknik
Beamer effect ni ada satu teknik yang mana dia lebih kepada kita hold dan kita akan ambil di pucuk ataupun akar. Okey, dan jika terlepas di situ kita boleh ambil di tengah-tengah. Yang penting kita nak pastikan trend itu dah tepat, iaitu trend sell. So kalau difokus pada trend, satu trend saja, so di mana sahaja kita buka dan kita analisis, terlepas pada pucuk dan akar, kita boleh ambil di mana saja. Yang penting arah tuju mesti sama. Kalau kita nak buat scalping pun benda yang sama. Pastikan H4 tu arah tuju dia, dan scalping di M5 dan M5 mesti arah yang sama dengan H4. Barulah kita punya scalping tadi mendapat profit. Tak adalah floating yang terlalu besar. Sebab scalping ni kena jaga-jaga kan. Kalau dia floating 20 pip pun asalnya dah seram sejuk. Okay, so di situlah yang saya nak share, yang mana yang mana yang saya kata peluang ini tak semua dapat. Okay, hanya yang betul-betul inginkan sahaja. Okay, tetapi saya lebih suka pada trader newbie lah. Sebab apa? Dia orang masih fresh dengan teknik-teknik. So bila dia orang dapat satu teknik yang simple, okay, so dia orang boleh fokus. Boleh fokus. Tapi kalau untuk yang trader yang dah lama, so boleh konsisten lah dengan teknik yang sedia ada. Okay, itu tak ada masalah. Tetapi dengan teknik Beamer effect ni, so saya lebih fokus pada swing ataupun intraday sahaja. So ini dah hasil dia apabila kita hold. Sebab apa? Bila dia reverse ataupun dia buat retrace semula, so kita dah tahu tahap mana dia akan pergi, dan floating dia tu mampu menahan. Sebab apa? Dalam teknik Beamer effect ni kita ada ajar SOP dia. SOP emosinya, SOP money managementnya. Okay, dan kita kata nak entry pun, nak letak lot pun kita ada. Sebab itulah dia boleh menahan floating sehingga 500 pip kenaikan. Okay, dan dia akan turun melebihi 500, iaitu dia akan pergi sampai 1.5k pips dia boleh pergi profit untuk kita terima. Okay, itulah yang mana teknik yang mana hasil dia memang sangat memuaskan. Okay, hanya siapa yang telah mempelajari teknik ni, dia memang kita kata merasa satu kepuasan menahan floating biru dan menahan floating merah. Bermakna dia tak akan cut. Okay, bila dia kena floating merah, dia tak akan cut. Sebab apa? Dia dah tahu arah tuju. Itulah yang kita cuba dedahkan kepada trader-trader yang masih baru ataupun yang sudah lama, yang ingin mencuba satu teknik yang mana satu bulan kita trading tak perlu kita nak entry berkali-kali, hanya sekali kita entry dan kita boleh bertahan berbulan-bulan. Okey, kalau kena betul-betul SOP, jaga betul-betul, insya-Allah akan lamalah tahan kita punya modal kita tadi. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya share. Oh, sebelum lupa, ada satu lagi. Tu dia, GBP NZD pun dah mula naik. Okey, dah naik. Okey, dah mula naik. Dan juga apa lagi? UCAT ni saya baru masuk semalam. Tak apa, saya masuk sikit je. Saya kena dekat, ini dah line yang mana saya letak dah. Ini dah analisis yang saya buat, dan warna merah tu adalah line horizon yang mana zone untuk kita entry, dan saya tak entry dah. Selepas daripada line horizon dia naik ke atas, saya dah tak entry. So saya hanya tinggal entry yang mana bermula daripada zone horizon ke bawah sahaja. Sebab apa? SOP dia mesti entry bermula line horizon. Kalau untuk buy, kita akan letakkan penny order ke bawah. Kalau nak ambil sell, kita letakkan penny order bermula line horizon ke atas. Okey, untuk kita dapatkan entry di pucuk dan di akar sahaja. Okey, di tengah-tengah ataupun selepas line tu saya jarang entry, kecuali kita kata pergerakan tadi selepas kita dah buat mapping cantik tetapi dia tak turun dah, dia dah naik. Okey, baru saya akan instant entry, tetapi saya tak akan ledger dah. Saya instant entry dan saya akan buat penny order ke bawah juga. Jika pair USD CAD tadi kita terlepas pada awal line horizon ni, kita boleh entry instant, tetapi kita hanya letak satu entry dan nextnya kita akan buat penny order sahaja ke bawah ke arah zone line horizon tersebut. Okey, itu sahaja cara dia. Tak perlu susah nak fikir-fikir apa pattern
apa indi yang susah-susah. So kita hanya fokus kepada RSI dan MA, hanya di H4 sahaja kita lihat dan menunggu trend itu datang kepada peluang untuk kita ambil, dan janganlah kita kejar peluang tersebut. Maksudnya kejar price untuk kita letakkan entry. Itu akan rasa tekanan bagi kita ataupun emosi kita akan terganggu. So lebih baik kita fokus pada menunggu price tersebut datang kepada penny order yang kita buat. Itu lebih baik, dan kita akan trade dalam keadaan santai-santai, dalam keadaan kita kata satu keyakinan yang mana kita analisis tadi dengan pergerakan, dan kita akan rasa kita akan menjadi seorang trader yang smart. Bermakna kita trade tak perlu kita nak fokus setiap minit, setiap jam untuk kita melihat chart kita, dan kita selesa untuk kita buat kerja. Di samping jadikan forex trading ni sebagai income tambahan, okey, bagi yang ada kerja tetap. Okey, yang tak ada kerja, okey, dia boleh jadikan forex sebagai satu income ataupun satu bisnes yang kita kata yang kekal untuk dia lakukan. Okey, saya start dulu kepada siapa yang masih berminat. So saya masih lagi ada buka peluang lagi untuk saya akan terus membantu. So bolehlah join saya punya grup Telegram, channel Telegram. Di situ kita akan beri berbagai-bagai info lagi. Okey, kena ingat kita akan beri berbagai info, dan yang betul-betul serius dalam trading, so dia boleh join saya punya kelas. Kelas analisis PC online kita akan buat, tetapi hanya fokus peluang ni saya akan buka setakat 5 grup sahaja. Dah sekarang grup 3 dah full, grup 4 pun dah mula pakat letakkan nama. Okey, so bermakna di situ saya akan fokus pada yang betul-betul serius. Okey, saya rasa setakat dulu. So moga dapat membantu, dapat memberi satu inspirasi baru kepada yang dah merasakan forex ni sebagai satu bukan peluang untuk dia. Sebab apa? Dia dah banyak kali dah loss, banyak kali MC, banyak kali depo, tetapi tak withdraw. Okey, saya rasa ini adalah satu peluang yang kedua untuk kita terus bangkit dengan forex trading. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.